Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Saya Salma Binti Syahrudin, pelajar Open University Malaysia. Ingin menemu puan Encik tentang beberapa perkara. Boleh Encik luangkan sedikit masa? Okey, boleh insyaAllah. Boleh Encik perkenalkan diri? Okey, baik. Nama saya Abdul Rahman bin Ibrahim. Saya berasal daripada Sungai Buloh, Selangor Darul Ihsan. Saya berusia 32 tahun. Dan saya merupakan seorang guru lah di sekolah menengah vocational Shah Alam. Okey, kalau begitu Cik dari sektor kerajaan lah ya? Ya, betul. Saya pegawai perkhidmatan pendidikan. Okey. Boleh saya mula sekarang untuk tanya beberapa soalan? Boleh silakan. Okey. Soalan saya berkenaan dengan kepuasan pekerjaan. Bermakna kepuasan dalam bekerja. Okey. Okey. Pertamanya saya ingin bertanya Encik dari sudut gaji. Oh, gaji. Adakah Encik berpuas hati dengan gaji sekarang? Gaji ni soalan dia sensitif sebenarnya kan. Kalau kita tanya semua orang pun bab gaji ni, kalau kita belajar tentang human resource ataupun semua manusia, gaji ni adalah satu perkara yang sangat sensitif kalau kita nak cerita ke orang ke apa ke kan. So far kalau orang manusia, kita gaji mestilah kita nak gaji yang banyak kan. Tapi Betul. sebagai penjawat awam, saya akurlah dengan apa gaji yang diberikan oleh majikan saya, iaitu Kerajaan Malaysia. Dan sebagai penjawat awam, kita ada kadar gaji kita sendiri. Maksudnya pegawai kita ada tangga gaji dan sebagainya yang telah disediakan. Jadi berbalik kepada kepuasan, so far okey, alhamdulillah. Sebabnya gaji yang diberikan tu adalah gaji yang selaras. Maksudnya bukanlah gaji yang berbeza-beza di antara pegawai lain, antara pegawai salah satu sama lain. Dari segi jumlah lah. Maaf mencelah Cik. Walaupun sekarang macam mana yang kita tahu, harga barang semuanya telah meningkat, telah naik. Jadi adakah Encik rasa gaji sekarang bersesuaian dengan ekonomi? Ya, harga barang memang sentiasa meningkat. Kalau kita lihat dari segi trend ataupun graf, harga barang tak pernah turun pun. Dia dari sehari ke sehari dia akan meningkat. Apa yang menjadi isu ekonomi ialah inflasi sebenarnya kan. Maksudnya bagaimana kita mengawal inflasi, iaitu kalau dari sudut ekonomi pun kita perlu kontrol lah kita punya pendapatan dan juga perbelanjaan. Kalau kita belanja lebih pada pendapatan kita, dia akan jadi defisit dan sebagainya. Bagi saya, ya, harga barang naik dan kita pun perlu motivasi diri sendirilah macam mana kita nak kontrol dengan harga barang yang naik dan sebagainya. Jadi dalam keadaan puas atau tidak puas hati, personally saya kata harga barang naik, siapa yang suka? Semua orang tak suka. Tapi apakah tindakan kita yang boleh kita lakukan untuk kita pastikan gaji kita bulan-bulanan tu berada dalam positif cash flow, dalam bahasa akaun lah. Jadi ketidakpuasan hati harga barang naik tu, saya kira tanya siapa pun memang takkan puas hati lah dengan harga barang yang naik. Okey, terima kasih Encik. Okey, kita seterusnya bergerak ke soalan saya yang kedua. Bagaimana peluang dari segi peluang kenaikan pangkat dalam sektor pekerjaan Encik lah? Kenaikan pangkat, saya sebagai
pegawai kerajaan lah. Kalau kita panggil guru ni sebagai pegawai mata pendidikan. Guru ni kami dah ada skim yang mana dia akan bergantung kepada time base ataupun latar masa kita. Maksudnya saya masuk dengan pegawai, saya akan mempunyai satu tempoh masa yang saya akan dinaikkan pangkat ataupun grade saya akan meningkat. Jadi saya kira adalah menjadi yalah, kalau sebut tentang kepuasan, saya fikir skim yang telah disediakan oleh kerajaan adalah skim yang baik lah. Maksudnya para penjawat awam ni dia akan naik pangkat lah sekiranya sampai masanya. Itu dari segi kepuasan saya fikir saya puas. Dan ada pun beberapa isu berkenaan dengan performance kan, prestasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau penjawat awam pun dia ada kaedah tersendirilah untuk menghargai prestasi, walaupun orang itu baru tetapi prestasi kerja yang sangat baik. Dia ada beberapa skim ataupun beberapa kaedah yang boleh membuatkan orang itu walaupun dengan time base dia yang lama, dengan time base, tetapi dia boleh lagi untuk lebih cepat dengan kenaikan pangkat sekiranya prestasi dia bagus. Jadi secara overall ataupun rumusannya, saya berpuas hatilah dengan apa yang telah disediakan oleh kerajaan bagi skim-skim kenaikan pangkat di dalam sektor kerajaan pada hari ini. Bermakna Encik lebih bermotivasi lah dengan adanya peluang-peluang untuk kenaikan pangkat. Pastinya ya. Saya lebih termotivasi lah, maksudnya kan, peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan untuk kita naik pangkat dan sebagainya. Dan biasalah kalau kita dalam kerjaya ni kita nak membina karier kan. Jadi bila membina karier ni kita perlu ada satu platform, dan platform ini telah disediakan oleh kerajaan dan saya berpuas hati lah dengan platform yang telah disediakan. Okey, soalan seterusnya dari kesesuaian rakan sekerja. Adakah dalam suasana, dalam situasi seorang guru, rakan sekerja memainkan peranan yang bagaimana? Berpuas hati? Tidak puas hati? Ya, betul. Sebenarnya tidak kira lah mana-mana sektor pun kita bekerja, pastinya kita akan menghadapi satu persekitaran, environment, working environment yang baik dan working environment yang kadang-kadang tidak baik. Saya kira di dalam keadaan saya hari inilah, cerita tentang saya kan, saya sangat berpuas hati dengan rakan-rakan sekerja dan sebagainya, kerana kami telah dilatih dengan satu kerja secara team up lah, secara berkumpulan. Ya, betul, kerja berkumpulan dan kita working together sama-sama dan sebagainya. Jadi so far saya tidak ada masalah lah dengan rakan-rakan sekerja dan sebagainya. Ada pun beberapa isu-isu terpencil lah, isu mana-mana pun kita tak boleh nak elak benda ni. Isu-isu terpencil lah, insyaAllah dan Alhamdulillah kami dapat selesaikan lah dengan baik sama rakan-rakan sekerja kita untuk terus bekerja dan memberi mutu yang terbaik lah kepada sektor pendidikan. Okey. So sampai ke soalan terakhir dari saya. Bagaimana pula stres ataupun cabaran di tempat kerja Encik sebagai seorang guru mungkin? Ya, cabaran, mana-mana tempat pun ada cabaran. Sebagai seorang guru, cabaran dia mesti berbeza kan, dengan seorang doktor, dengan seorang engineer dan sebagainya. Cuma cabaran seorang guru ni saya nak bawa daripada angle ataupun sudut yang lain. Kerana guru ni dia develop
bukan dia bangunkan mesin. Kalau mesin ni dia one way communication je kan. Kita bangunkan mesin tu, kita bangunkan dia punya driver dan sebagainya. Itu untuk engineer. Dan juga beberapa kerja-kerja yang lain lah, seperti doktor kan. Doktor dia berhadapan dengan seorang pesakit, dan pesakit itu pastinya dia menyerahkan segalanya bila mana dia sakit. Dia kata doktor nak operate saya ke, doktor nak buat tu, nak buat ni tolong doktor, janji saya sihat. Tapi dia berbeza dengan kami lah, para pendidik ni, orang guru ni. Kita akan berhadapan dengan manusia, human. Kita nak develop human, yang mana human ni ada reaction dia tersendiri. Jadi pelbagai lah kalau kita dalam satu kelas ada 40 pelajar, jadi kita kena hadapi 40 ragam orang pelajar, 40 ragam pelajar. Sebab itu yang telah diserapkan oleh kerajaan, bagaimana kita nak menghasilkan kemenjadian. Itu yang paling penting ni sebenarnya. Orang tak nampak carry cikgu ni belajar subjek dia, tak. Yang paling penting kemenjadian murid tu. Kalau kita duduk dalam kelas, kita cakap benda yang baik dan diamalkan oleh guru-guru murid-murid tersebut, jadi itu akan menyumbang pada kemenjadian tu. Jadi cabaran untuk face ataupun hadapi pelajar ni sangat-sangat kritikal, dan perlukan satu seni yang sangat tinggi lah. Seni untuk menghadapi budak-budak kan. Macam mana kita nak berkomunikasi yang mana mereka pun tidak tergores hati dengan kata-kata kita dan boleh dengar cakap kita dengan keadaan bermacam ragam 40. Jadi itu cabaran kan. Cabaran yang sangat mencabar, dan kadang-kadang membawa pada stres. Dan satu fakta yang kita perlu kena ingat ataupun perlu kita tahu, guru adalah penjawat awam ataupun sektor atau karier penjawat awam yang paling ramai menghadapi sakit mental lah. Sakit mental dengan keadaan sebabnya seperti saya sebutkan lah, cabaran yang sangat besar untuk kita menghadapi ramai pelajar-pelajar yang pelbagai ragam. Ada yang baik, ada yang tak baik dan sebagainya. Jadi bagaimana, maaf mencelah, bagaimana sebagai seorang guru untuk menghadapi stres tersebut? Ialah dalam psikologi ataupun dalam ilmu pendidikan ni, kita ada satu cara yang untuk kita absorb the stress ataupun menyerap tekanan kan. Sebab tu waktu kita belajar di universiti lah, khasnya orang pendidikan, dia ada pengurusan stres. Pengurusan stres kan. Macam mana kita nak uruskan stres kita. Sebagai orang Islam, perkara utama yang perlu kita kuatkan dalam diri kita orang yang beriman, suatu pekerjaan atau suatu perkara yang kita melakukan hanya kerana Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Dan di situlah ketimbul keikhlasan dan sebagainya. Dan daripada keikhlasan itulah yang akan menghadapi serangan-serangan stres kita ni. Kalau kita ikhlas betul-betul nak didik anak bangsa kita, nak mempertabatkan anak bangsa kita, nak menaikkan anak bangsa kita, saya fikir keikhlasan itulah sebenarnya yang akan melawan stres yang akan kita hadapi. Adapun beberapa isu kadang-kadang kita stres yang keterlaluan, kita sebagai pendidik ni kita dah diberikan, kita telah didedahkan lah, kalau terlalu stres macam mana, jangan ada kontak dengan murid, seringnya selalu stres dengan murid, tertekan dengan murid, tinggalkan kelas, minta rakan sekerja, cover dan sebagainya, supaya tidak berlaku perkara yang diingini. Jadi itu salah satulah sebagai rumusan apabila saya menghadapi stres dalam kerja, saya insyaAllah lah saya akan perbanyakkan lah berdoa, perbanyakkan kita sujud ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia adalah sebenar-benar Tuhan kita yang perlu kita minta. Makhluk ni kita bolehlah minta tolong dan sebagainya, tapi kalau bukan dengan izin Allah, semuanya takkan berjaya. Jadi itulah antara salah satu cara untuk saya mengatasi stres
dalam pekerjaan. Okey, baik. Okey, saya rasa itu saja soalan-soalan dari saya. Terima kasih Cik Abdul Rahim kerana sudi meluangkan sedikit masa. Abdul Rahman. Oh, maaf Cik Abdul Rahman. Maaf. Okey. Okey. Terima kasih. Harap Cik sebagai pendidik akan terus berjaya. InsyaAllah. Okey, terima kasih dari saya. Sama.